Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Ya, jadi kita nak bedah pantun tersebut bersama dengan Ketua Program Pengajian Bahasa Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, Dr. Saadia Maklib. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam empat jenis ikan tu, Doktor, mana yang paling sedap? Kalau secara peribadilah kan, dia masing-masing ada dia punya keistimewaan tersendiri. Kalau saya, favourite saya antara empat ni ikan duri lah. Semua orang suka ikan duri. Saya kena rasa lah ikan duri ni. Okay. Memang sedap. Masak kari, masak asam pedas. Memang. Baik. So, apa sebenarnya kaitan keempat-empat ikan ni sampaikan orang lama meletakkan ikan ni dalam satu pantun? Ya, jadi kita lihat tadi kan ada empat jenis ikan. Dan setiap ikan itu mempunyai ciri dan kata orang tu rasa yang tersendiri. Kita nak lihat kalau di sini kita tengok ya, masyarakat waktu itu, masyarakat kita lah, Datuk Nenek moyang kita lah kita katakan ya, masyarakat Melayu tu dia very intelektual. Begitu intelektual kerana apa? Kerana dia dapat mengaitkan alam ni ya. Kata untuk ikan kan sebahagian daripada alam, dia memerhatikan dan dia kaitkan dengan situasi, dengan keadaan. Kerana pantun dua kerat ini, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri, sebenarnya dia ada makna yang tersirat. Ya, dia ada pengajaran di sebalik itu. Kalau kita lihat, dia ada pengajaran lah untuk kita pada waktu itu. Dan sebenarnya pantun ini evergreen lah kita katakan. Dia sepanjang masa. Pengajaran yang diberikan itu daripada zaman dulu kala sampai sekarang ini masih relevan. Masih boleh direlatekan, boleh digunakan lagi. Kalau kita lihatlah ya, kenapa kita kata dia boleh relate, kita boleh kaitkan, kerana kita tengok pada waktu itu dia dah ajar dah kita ni jangan bercakap bohong. Bohong dan mencuri itu dua-dua adalah perbuatan negatif, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kerana perbuatan itu boleh dikatakan satu perbuatan yang keji lah, yang keji, yang tidak baik. Dan nak menunjukkan bahawa dianya pembayang tu kan, ikan tadi kan, ikan tu ada pelbagai jenis. Mungkin dia nak relatekan manusia ini juga ada pelbagai jenis juga ya, ada macam-macam juga. Sebab ikan tadi ikan siakap. Ikan siakap ada dua jenis ya. Kalau kita ke pasar nanti ada ikan yang dia kata siakap laut. Ini siakap sungai. Jadi siakap dia ada dua jenis. Siakap, jadi ikan siakap tu dia boleh dua alam lah. Dia air tawar dengan air masin. Perangai lain juga lah. Jadi begitulah macam perangai kita lah juga, perangai manusia yang pelbagai ni. Itu kita cerita pasal ikan. Kita dah dapat sedikit sebanyak maksud di sebalik ikan-ikan tersebut. Tapi kita nak pergi kepada orang kata rangkap yang kedua. Macam mana kaitan tu kan? Baris yang kedua tu, bercakap bohong lama-lama mencuri. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Ketua Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita di Malaysia hari ini. Ya, Alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan tadi tu, berbohong lama-lama nanti mencuri. Jadi apa kaitan dia secara psikologi kan? Kalau kita menipu, mencuri. Ada juga. Ada tak yang menipu tapi memang tak mencuri? Memang confirm ke penipu-penipu tu akan jadi pencuri? Ya. Terima kasih ya. Pagi ni saya diganding dengan pakar bahasa. Tapi hari ini saya ulas dari segi psikologi lah. So apa tu maksud kepada perbuatan bercakap bohong lama-lama mencuri? Sebenarnya kalau dilihat kedua-dua ini adalah satu sikap negatif dalam masyarakat. Dan kalau dari aspek psikologi yang paling hampir kita kata macam seseorang ada, saya cakap sekali dua bohong tu mungkin tak tertakluk pada satu tabiat seseorang, tapi kalau berterusan dia jadi satu tabiat, dia jadi satu bentuk personality atau karakter. Macam orang yang kita panggil antisocial personality. Dia memang berpotensi atau cenderung untuk bercakap bohong. Mula-mula kali pertama dia takut nak bohong ni, terutama perkara besar. Tetapi apabila sekali dua dia terlepas apabila dia cakap bohong, orang mungkin tak dapat kesan, dia akan menjadi satu keseronokan. Terutama dia menipu dapat duit banyak lah dan sebagainya selepas itu. Jadi dia akan menjadi satu, saya rasa tak sihat juga, tapi motivasi untuk orang tu terus melakukan yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Jadi sesiapa yang ada kecenderungan anti-social personality ni, dia bukan sekali, dia akan buat lagi, dia buat lagi. So jadi dia berbohong
dan perbuatan berbohong tu akhirnya macam bohong pasal wang, bohong pasal keadaan. Dia akan mendapat sesuatu dari situ lah. Jadi apa yang dia dapat tu sebenarnya satu quote unquote macam benda yang dicuri lah, sebab nak sampai ke tahap itu pun dia menipu. Jadi apa yang dia dapat tu dia anggap macam mencuri lah juga akhirnya. Macam tu. Okey. Itu mungkin kita boleh faham dari segi direct terus kita boleh faham maksud apa yang berlaku dalam baris yang kedua tu. Tapi kita nak cerita mengenai brilliantnya, pandainya orang zaman dulu ni untuk relatekan ikan-ikan ini, lepas tu bawa kepada satu pengajaran situasi. Jadi bagaimana? Jadi itulah kita sebutkan tadi ya, kita dah sebutkan awal masyarakat kita lah orang Melayu zaman dulu ni kan, memang mereka begitu kata untuk intelektual, kata orang tu bukan mereka memberi pengajaran secara tidak langsung melalui pantun, melalui peribahasa. Jadi kita banyak pantun-pantun pengajaran yang antara boleh lain tu? Misalnya contohlah, contoh pantun 2 kerat saya berikan, misalnya ting-ting kereta lembu, 5 sen macam 1000. Mungkin generasi sekarang ni kuranglah mendengarkannya, tapi itulah dia realitinya. Jadi apa maksud dia di situ? Jadi dia ting-ting kereta lembu kan. Jadi kereta lembu zaman dulu dia ada bunyi, ada loceng, kling kan. Jadi tengok begitu pintarnya mereka pada waktu itu melihat, mengobserv, kata tu dengan memperhatikan, mereka boleh memberikan ini tadi kita kata pembayang lah bagi pantunnya. Kemudian ada maknanya pula tadi kalau kita nak bagi contoh tadi jadi dia minta contoh 5 sen macam 1000. Jadi 5 sen macam situ dia membawa ada kata makna di situ. Ada makna tersirat. Jadi di sini kita lihat di sudut mana. 5 sen tu macam 1000, maksudnya 5 sen tu begitu berharga. Jadi walaupun dia 5 sen tapi dia memberi kata makna kepada seseorang. 5 sen macam 1000. Itu dah jadi kedekut pun boleh, kata orang tu dia berjimat pun boleh, dia menghargai pun boleh juga. Kita lihat dari sudut mana. Begitu, tapi maksudnya di sini dia memberikan makna di sebalik pantun itu. Jadi inilah dia kreativiti masyarakat pada waktu itu berkias lah. Berkias lah. Ada makna di sebalik apa yang diberikan dalam pantun itu. Kalau kita cakap kat generasi baru takut tak faham. Betul. Banyak kali cakap tak faham. Itu yang straightforward tu. Betul. Prof, kita nak tanya ni. Tadi dah cakap berkenaan dengan bagaimana dari segi dua-dua tu adalah sikap yang negatif. Bersaling kait lah kan. Menipu, lama-lama mencuri. Kalau kata benda ni kan, Prof kata ketagihan tu. Mungkin antara zaman sekarang ni kita boleh relate scammer ke kan, sebab benda-benda scam ni yang berlaku sekarang ni Prof, yang memang banyak. Kalau cakap pasal scam ni hari ada orang telefon scam. Betul. Saya rasa macam elemen scammer ni memang sebahagian daripada apa tu yang dikatakan menipu lah sebenarnya kan. Jadi orang yang terlibat dengan scammer ni biasanya orang yang yang mungkin suka, dia happy untuk memperdayakan orang lain, menipu orang lain dan menggunakan kesempatan dari aspek psikologi lah untuk supaya orang transfer duit dekat dia, ataupun love scam pun boleh jadi kan, menipu orang lain supaya kawan rapat, romance scam semua ni. Jadi semuanya adalah aspek memperdayakan orang lain. Jadi bila disebut menipu tu memanglah sebenarnya berlaku dalam konteks sosial, sebab sekali dua mungkin walaupun kita kata menipu tu kita kena jauhkan, dan pepatah Melayu daripada awal dah katakan ini ada satu tabiat yang sangat buruk. Saya tak tahu berapa lama dah kita memahami keadaan ini, tetapi masih berlaku. Tetapi kalau dilihat dengan tekanan hidup sekarang kan, yang scammer ni mungkin ada aspek lain juga, dia ada memerlukan wang dan sebagainya. Tetapi saya rasa yang ditanya berkenaan ketagihan ni, dia jadi scammer dan ketagih sebab pertama macam saya kata dia ada keseronokan. Mula-mula dia terdesak, tetapi keseronokan tu akan menjadi satu daya untuk berterusan bertindak sedemikian sehingga satu menyebabkan ketagihan. Dan saya tak nak sebut saat ini satu pekerjaan bagi mereka lah. Betul. Jadi ini sebenarnya progres daripada sebenarnya kelakuan individu, tetapi akhirnya menjadi satu budaya negatif dalam masyarakat, di mana
budaya memperdayakan orang lain, scam ni menjadi satu kejadian kebelakangan inilah di zaman ini semenjak ada social media dan sebagainya. Baik. Okey, Tipu sunat jadi tak apa ke? apa dia? Tipu sunat macam mana tak apa? Tipu sunat tu. Ni tengah belajar pasal tipu sunat sekarang ni. Jangan tipu sunat, nanti mencuri hati. Okey, Prof, kita nak cakap terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahri kerana sudi bersama dengan kami pagi ni, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okey, itu kita dah tahu dah sedikit sebanyak mengenai maksud pantun ini. Tapi kalau kita nak relatekan dengan apa yang berlaku zaman sekarang ni, kalau nak gunakan ayat-ayat ni kita dah jarang kita jumpa apabila mereka menggunakan ayat-ayat yang berkias seperti ini. Sebab itulah kan pantun-pantun, peribahasa, bidalan semua perlu kita kata untuk jaga, perlu kita ketengahkan kepada masyarakat sekarang, terutama generasi muda yang sudah kurang. Ya, kalau zaman waktu saya pantun, dua kerat ini, peribahasa memang sudah menjadi kata tu harian. Ya, pengalaman saya lah, arwah bapa saya selalu menceritakan, memberi pengajaran berdasarkan pantun dua kerat ini. Sebab tu tadi saya beri contoh ting-ting kereta lembu 5 sen macam 1000, kerana itu daripada kata cerita yang pengajaran yang diberikan oleh arwah bapa saya. Dan begitu juga siakap senung gelama ikan duri. Ini bila diminta saya bercakap tentang ini, saya rasa tak ada masalah sebab saya ada pengalaman yang mana arwah bapa saya sudah bercerita berdasarkan pantun dua kerat ini kepada kami adik-beradik bertahu pentingnya untuk kita tidak melakukan perbuatan buruk, terutama bohong. Lama-lama akan mencuri. Jadi waktu itu dia relate kalau cerita zaman waktu itu. Tak ada scammers lagi kan. Tapi sekarang ni tipu lain. Tapi sekarang ni kita dah ada scammer ni, kita boleh relatekan. Scammer ni bermula dengan menipu lah, bermula dengan berbohong. Daripada berbohong pada menipu tu terus mencuri. Mencuri dari sini kiasannya ialah dia menipu, kemudian dia dapatkan duit orang. Dia dapat duit orang tu mencuri lah namanya. Tanpa keikhlasan, tanpa kebenaran orang itu kan. Dia curi begitu. Pantun yang sebegini kan, kita boleh jadikan mungkin artis-artis baru ni nak buat lagu, orang guna untuk kan, untuk ketengahkan. Baik, Dr. Saadiah Ma'arif, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Baru tahu baru kita tahu macam mana ikan gelama, ikan senohong. Saya pun baru belajar pasal ikan kan. Jadi itulah kita baru tahu yang ikan-ikan ni sebenarnya sedap ikan duri tu. Okey, dan perlunya untuk kita jaga warisan kita ni, kita cuba untuk gunakanlah pantun ni.